Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada bangsa mekanika. Seperti yang dijanjikan, hari ini kami nak buat comparison antara Honda XADV 2021 V2 dan juga Yamaha XMAX 560. Tapi seperti biasa, kepada anda di luar sana yang mungkin baru saja menemui channel Mekanika Malaysia Sudi lagi, jangan tekan butang subscribe, butang like dan juga butang lonceng. Terima kasih. Okey, mungkin ramai yang tidak bersetuju sebab kedua-dua ni adalah motosikal yang berbeza. Yang ini maxi super scooter, yang ini lebih kepada adventure scooter. Tetapi kalau kita tengok dalam pasaran Malaysia, kita tidak ada selain yang ini. Dalam price bracket RM70,000, RM67,000, RM73,000 masa dia baru dulu lah. Okey. Cuma kita ada yang ini. BMW C650 dah tak ada dalam pasaran. Honda Forza 750 tak masuk dalam pasaran. Maxim TL500 jauh sangatlah. Harga dia baru 30 lebih. Okey. Jadi kita akan compare dua yang ini. Ini ibarat Alza, yang ini ibarat Toyota Rush. Cuma yang ini model sebelum ni lah. Disebabkan model Hong Leong Yamaha yang T-Max 560 2022 tu baru saja dilancarkan dan tak ada unit test pun. Jadi kami ambil model yang ini 2021. Secara mechanical, engine, suspension, chassis, yang ini masih sama dengan model yang 2022. Kecuali yang 2022 tu dia dah pakai TFT screen dan juga Y-Connect dengan beberapa elektronik yang baru. Cuma pada hari ni kita compare je lah benda yang ada kan. Okey, comparison yang pertama. Anda kena tengok benda ni betul-betul sebab kami akan demo pula dekat atas T-Max nanti. Riding position. Kepada idola pemotoran kita, boleh tengok dia punya kedudukan riding. Dia punya kedudukan kaki. Okey, nampak? Dia punya bending lutut ni, walaupun Abang Beras duduk pada position paling belakang ni, paling belakang. Tapi bending dia memang 90 degrees. Memang selesa. Dan dia boleh letak kat sini. Dia boleh letak kat depan lagi. Dia boleh juga slide kat sini. Sebenarnya ada aksesori yang dia jual, ada foot pad dekat bahagian belakang. Abang tahu tak bang? Dia ada jual kat sini. Jadi kedudukan riding untuk XADV ni memang position dia banyak dan sangat selesa. Cuba abang turun kaki bang. Okey. Boleh nampak bila dia duduk dekat tempat yang paling lebar sekalipun, dia punya kedudukan kaki, kami 178 cm dan motor ini adalah spek Asia 790 mm dia punya seat. Kalau untuk spek Euro dia 820 mm. Dan cuba abang ke depan lagi bang. Abang duduk depan sikit. Bila dia duduk dalam keadaan paling relax, boleh nampak kaki dia almost flat foot. Dan memang dia punya bending siku dia ni memang keadaan yang sangat selesa untuk riding. Inilah riding saya dan saya rasa kedudukan ini memang sangat selesa untuk jalan jauh ataupun masuk bandar ke highway ke kan. Ni tentang riding position. Cuba kita tengok dekat T-Max. Okey, ini actual riding position atas T-Max. Kalau kita tengok, Abang Beras dia duduk paling belakang, tapi dia punya bending dia sebenarnya tak cukup 90 degrees tau, pada ketinggian 168 cm. Nampak? Dia sedikit macam bend ke depan sikit. Cuba abang luruskan kaki. 178 cm, sorry. Abang luruskan kaki bang kat depan tu. Dia dah jadi macam sebenarnya terlalu jauh. Dan pada kedudukan ini, pada seat yang paling belakang, dia punya tangan ni almost lurus. Kalau dekat XADV tadi, handle dia dia macam ni. Dia mau kat sini kan handle dia tu. Jadi yang ini kedudukan dia sebenarnya lebih sporty. Dan andai kata kita nak duduk macam XADV sana, seat kat depan ni, abang duduk ke depan sekali, dia dah tersangkut dekat sini. Jadinya dia macam dah ada halangan dekat belah sini. Jadi untuk kedudukan yang nak kata selesa sangat pun tidak, nak kata tidak selesa sangat pun tidak, bergantung pada preference individu. Dan sepanjang saya bawa T-Max ni, satu benda yang saya nak komplain, dia punya seat. Dia punya seat ni kalau compare dengan XADV tu dia
macam mana? Dia tirus, dia begini seat dia. Tapi T-Max tu dia begini. Jadi memerlukan, nampak, dia kena kangkangkan kaki tu menyebabkan kita rasa bila dia nak duduk, nampak, dah nampak menjengkit sikit. Ya, sedangkan yang tadi dia boleh flat foot. Dan juga seat dia, personally bagi saya dia nipis abang rasa sakit sikit bontot. Saya selepas 100 km memang saya kena berhenti dengan T-Max ni. Tapi itulah, setengah orang kata lain sangat selesa macam sofa rumah. Tapi bagi saya tak. Bergantung pada preference individu. Yang kedua, dari segi power. Motor ini 750cc, 58 horsepower, dual clutch dengan final drive rantai. T-Max 562cc, 47 horsepower, CVT dan final drive belt. Okey, dari segi acceleration, saya memang suka T-Max. Daripada 0 sampai dia habis 18, saya suka T-Max. Sangat linear, sangat predictable dia punya power. Untuk XADV, walaupun horsepower dia tinggi, okey, tapi bila dia masa 14, 15, bila kita nak power tu, dia terpaksa hunting gear bawah dan dia pergi. Dan sebenarnya dari segi, saya tak tahu sama ada benda ni perasaan ke ataupun memang karakter enjin tu sendiri, saya rasa T-Max tu lebih cepat kalau kita nak dia punya power. Dan ini sangat mengejutkan sebabnya, okey, untuk model XADV ni dia tidak tertakluk pada undang-undang licensing. Dekat Eropah, T-Max dia takkan lebih power dia daripada 47 horsepower sebab motor tu memang direka untuk pemegang lesen A2, A2. Di Eropah, untuk anda ada lesen motor, A1 bermaksudnya tak boleh lebih 125cc, A2 35 kW, 47 horsepower ataupun A, lesen yang tak ada limit. Tapi untuk mendapatkan lesen A2, anda kena bawa 125cc selama 2 tahun baru boleh dapat lesen A2. Jadi tak pelik, T-Max memang power dia cap dekat 47 horsepower. Cumanya kalau Honda boleh tambah lagi torque dia, especially daripada mid range sampai top end, saya rasa yang ini lebih sedap. Stability dari segi top speed, XADV lebih selesa, lebih senang untuk kontrol sebabnya dia punya suspension 41mm dan juga dia punya rim 17 inci. Kedudukan tinggi dia ni, top speed dia lebih stable, lebih kurang gegar berbanding dengan T-Max. T-Max bila dah 16, 17 macam tu, dia punya vibration sampai dekat handle. Untuk top speed, untuk slow traffic, T-Max lagi sedap. T-Max tu kalau kita nak mencelah-celah memang sedap, kecuali dia punya side mirror. Di side mirror tu memang saya benci betul. Side mirror tu memang selalu mengganggu. That's why side mirror ni bila jam, saya akan tolak ke depan, lipatkan dia. Tolak bang, kuat-kuat. Macam tu. Supaya kita boleh mencelah. Yang ini dia macam motor biasa. Side mirror dia tinggi daripada kereta. Off-road, memanglah inilah. Boleh, mana ada orang bawa T-Max bawa pergi off-road. Seterusnya, dari segi practicality, T-Max memang menang banyak benda. Contohnya, dia punya windshield boleh turun naik secara elektrik. Dia boleh turun naik penuh, dia boleh turun pakai switch saja. Sedangkan XADV ni kena buat manual, yang sebenarnya kekok juga nak buat benda ni. Dan susah, kalau kita atas motor agak susah untuk adjust dia punya windshield ni. Dan T-Max dia ada auto cruise, atas highway tak payah pegang throttle, set saja dia terus meluncur laju di lebuh raya. XADV belum ada lagi dia punya features tu. Dan benda-benda kecil, contohnya tempat simpanan barang, T-Max memang apa benda pun kita boleh bawa dekat bawah seat dia, walhal dia punya
tangki lebih besar daripada tangki XADV. Yang ini 15 liter, yang ini 13 liter. Tapi tempat letak barang dia lebih besar yang itu. Dia punya charging port. XADV dia duduk dekat bawah seat, tapi T-Max dia duduk dekat sebelah ni, dekat tempat isi barang. Jadi tempat isi barang dia sendiri pun boleh isi handphone dan charge terus dekat sini. Dari segi practicality, kebanyakannya memang dimenangi oleh T-Max. Cuma dari sudut kemodenan elektronik, memang XADV tapau segala-galanya kepada T-Max. Even kalau kita compare dengan T-Max yang paling baru sekali dengan TFT screen tu sendiri kan. Okey. Yang ini dia ada 4 riding mode. Ada standard, user, rain, sport. Yang mana kita boleh customkan pula dia punya ABS, traction control, HSTBC, apa benda semua kita boleh buat dekat sini. Sedangkan yang ini T-Max, even kalau compare dengan yang model 2022, abang tahu tak bang? Riding mode dia ada 2 je. Touring dengan sport. Lepas tu dia punya ABS tak boleh nak on off, nak pilih level ke apa, tak ada. Elektronik dia memang sangat-sangat kurang pada Yamaha. Yang itu memang Honda menang kesemuanya. Yang seterusnya, styling ataupun design. Okey, benda ni sangat-sangat subjektif. Ada orang kata XADV lagi cantik, ada orang suka bentuk T-Max yang lebih simple, lebih tidak outstanding. Untuk orang yang suka design, suka memberitahu orang lain bahawa dia bawa motor yang berbeza, mungkin XADV adalah pilihan untuk anda. Sebab bentuk dia sendiri memang dah tak macam motor, tak macam skuter. Sedangkan kalau kita tengok T-Max, bentuk dia, orang yang tak tahu kadang-kadang 250cc ke bang? Dia ingat X-Max. Bentuk dah sama macam Forza pun. Ya, bentuk dia masih sebuah bentuk maxi skuter. Jadi bahagian styling tu sangat bergantung pada preference individu. Abang suka yang mana bang? XADV? Saya suka T-Max bang. Okey, jadi antara kedua ni, yang mana satu dia punya pemenang dia? Tidak ada pemenang sebab dia bergantung pada preference individu. Anda suka yang ini atau yang isi. Dua-dua pun tidak salah kalau anda beli. Bergantung pada yang mana kita suka. Tetapi mungkin ada yang tanya, kalau Abang Japar personally pilih yang mana? Okey, Honda. Dengan signal dia memang saya paling tak suka Hon duduk bawah. Hon duduk atas, signal duduk bawah. Nak turun windshield pakai manual. Auto cruise tak ada. Nak isi barang, beg saya tak boleh isi. Jadi saya pilih yang mana? Saya tetap pilih XADV sebab dia punya riding position. Jadi dia punya riding position tu sepanjang yang saya bawa, dia jauh lebih relax berbanding dengan T-Max. Itu preference saya dengan fizikal saya, ketinggian almost 6 feet, 178 cm. Anda yang mungkin rendah atau mungkin lebih tinggi daripada saya mungkin mempunyai preference yang berbeza. Jadi macam mana? Harga yang ini 67-68 lah. Yang ini yang model baru tu 75. Harga dah bukan beza banyak sangat. Jadi nak pilih yang mana tu bergantung kepada anda sendiri. Nasihat saya, jika anda ada peluang untuk test, okey, sama ada pinjam dengan kawan ataupun mungkin sewa. Ada je orang sewakan motor ni kan. Bayar satu hari sewa, bayar 300-400 tak apa. Sewa, try jalan jauh, bawa janda, bawa bini, bawa awek kan, jalan outstation mana, try kedua-dua motor ni. Biar kita rugi 300-400 ringgit daripada kita rugi 70,000 ringgit sebab beli motor yang kita tak sesuai dengan kita. Itulah tentang motosikal pada hari ini. Okey, pada anda di luar sana, seperti biasa, mungkin ada yang baru saja menemui channel Mekanika Malaysia. Sudah lagi renyah menekan butang subscribe, butang like dan juga butang lonceng. Terima kasih dan Assalamualaikum.